مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada petang Jumaat ini kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Jadi sebelum itu diingatkan kepada pencinta ilmu, sahabat yang dikasihi, pastikan offkan mikrofon sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan kuliah dapat disampaikan dengan sempurna, tidak ada sebarang gangguan, kecuali kalau ada nak ajukan soalan, jika diizinkan bolehlah buka mic, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari untuk menyampaikan syarah pada petang ini. Dengan segala sukacita dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada pengacara majlis atau pembuat acara kita pada petang ni. Mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kepada barisan penyelaras atau pengurusan Gema Nur Iman yang bertengkur lumus untuk menjadikan platform ini juga menjadikan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Dan kepada ibu-ibu dan tak lupakan juga pada ayah-ayah yang mengikuti kita pada petang ni, insya-Allah. Kita masih lagi dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada baiknya kalau kita bicara tentang pengorbanan dan keperitan yang dilalui oleh baginda SAW untuk jadi contoh pada kita, untuk jadi contoh pada kita. Saya suka untuk memulakan kuliah kita pada petang ni dengan kita ambil aura baginda SAW dulu. Kita berselawat, insya-Allah. Boleh sama-sama walaupun tutup mic tak apa. Kita selawat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita layak untuk boleh syafaat Nabi SAW. Itu tanda cinta kita kepada baginda SAW. Bukan saja Maulid Rasul, di mana-mana bulan pun, di mana-mana hari pun, jangan terlepas daripada kita memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah Ad-Duha ayat yang terakhir sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun tentang nikmat Tuhan kamu, okey, fahadith, maka hendaklah kamu selalu sebut-sebut, selalu war-warkan. Jadi nikmat dalam tafsir ada dua. Yang pertama nikmat Islam, jadi kita kena sentiasa syukur pada Allah atas nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat kenabian Nabi Muhammad SAW, ataupun nikmat Nabi diutuskan kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah, dan seterusnya mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya, insya-Allah. Jom sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, insyaAllah. Okay.
Kalau kita merujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pengorbanan, kita selalu sebut dan bila masuknya kita dalam bulan Maulid Rasul ini, hadis yang selalu lalu ataupun singgah di telinga kita, ataupun kadang-kadang lalu di wall kita, ataupun lalu di grup WhatsApp kita, ayat yang biasa kita dengar dan mungkin ada di kalangan kita yang hafal ayat ini, itu auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sesungguhnya fi rasulillahi, pada diri Rasul itu uswatun hasanah, ada contoh yang terbaik untuk kamu semua. Okey, ini biasa kita dengar. Tapi tahu tak kita di sebalik Nabi SAW untuk menjadi contoh kepada kita, jadi contoh kepada kita, Nabi menghadapi keperitan, Nabi menghadapi Nabi terpaksa berkorban, bersusah payah untuk kebaikan pada kita. Sebab itu kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bimu'minin raufur rahim. Kalau kita lihat pada ayat ni, Nabi SAW sangat bersusah payah untuk kebaikan pada kita. Nabi sangat menginginkan kebaikan pada kita dan Nabi sanggup berkorban untuk kesenangan kepada kita. Sebab itu disebut bahawa laqad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada kalangan kamu, azizun alaihi ma anittum. Azizun bermaksud Nabi sangat menginginkan kebaikan dan Nabi sanggup bersusah payah. Itu harisun alaikum. Harisun maksudnya Nabi tamak untuk dapat kebaikan kepada kita. Kalau kita rujuk pada ayat ni, Masya Allah, Nabi memang nak kebaikan pada kita. Jadi apalah, kalau nak dibandingkan dengan selawat kita kepada baginda SAW, ingatan kita kepada baginda SAW, dan juga mungkin sambutan Maulid Rasul yang kita sambut. Kalau di Malaysia ni kita berarak pada waktu tengah hari, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kita berarak. Apalah nak dibandingkan dengan pengorbanan dan hasrat ataupun impian baginda SAW kepada umatnya. Sebab itu nanti bila dibangkitkan di padang mahsyar, manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi SAW. Ketika Nabi dibangkitkan, Nabi akan berlari terus menuju di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menundukkan wajahnya dan sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merayu pada Allah, ya Allah, aku tidak akan angkat wajah aku ini selagi mana kamu tidak memberikan keizinan kepada aku untuk memberi syafaat kepada umatku. Itu saja yang diulang oleh baginda SAW di hadapan Allah, bila Allah berkata, wahai Muhammad, bangunlah dan berilah syafaat kepada umatmu. Ketika itu Nabi SAW berlari-lari mendapatkan umatnya, mencari malaikat Jibril AS dan bertanya kepada malaikat Jibril, di mana kamu letakkan umatku, wahai Jibril? Lalu Jibril berkata, aku telah meletakkan umatmu di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap. Nabi berlari untuk mendapatkan umat. Seorang demi seorang yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akan ada. Nabi akan bantu. Dia kata Nabi gunakan syafaatnya untuk menyelamatkan setiap umat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apalah nak dibandingkan dengan selawat kita, apalah nak dibandingkan dengan berarak kita pada waktu hujan, pada waktu panas, sedangkan pengorbanan baginda SAW jauh lebih daripada itu. Baginda SAW tak nak pun, maksudnya bukan Nabi tak nak pun kaya raya, Nabi tak nak pun kemewahan di dunia ini, tapi Nabi nak kebaikan untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi SAW bahawa bagi setiap Nabi ini ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi setiap Nabi ada satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT, tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, aku tidak bercadang untuk menggunakan di dunia ini.
Nabi sebut bahawa aku tidak bercadang untuk menggunakan di dunia ini. Aku bercadang untuk menggunakan nanti di akhirat untuk menyelamatkan seluruh umatku daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Nabi pada kita kan. Sayangnya Nabi pada kita umatnya. Jadi kalau kita tak balas cinta Nabi, sombongnya kita sombongnya kita. Kadang-kadang kita nak berselawat pun rasa malas, rasa malas. Nak mendoakan Nabi pun rasa malas. Sedangkan kalimah selawat ataupun sebenarnya hakikat selawat tu bukan sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sekadar kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi bila kita bicara tentang perkataan selawat itu adalah mendoakan Nabi, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bincang tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sebalik kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah selawatlah ke atas baginda Rasulullah. Maksud selawat sini adalah selamatkan Nabi. Selamatkan Nabi SAW kan. Itu kita doa. Jadi bila kita berselawat, setiap kali berselawat, kita akan doa untuk kebaikan Nabi SAW. Okay. Sama juga dengan doa lepas azan. Kadang-kadang doa lepas azan, kita abaikan macam tu je kan. Yang lebih malang bila azan berkumandang di kaca TV kita ataupun di radio kita, kita terus alihkan ke siaran lain. Alihkan ke siaran lain. Di azan je kita terus alihkan ke siaran lain. Tak tunggu sampai habis azan pun, dan tak lepas habis azan kita tak berdoa pun. Tak berdoa pun. Apa kebaikan doa lepas azan? Jom kita bincang sama-sama untuk sebagai mukadimah kita pertemuan pada petang ni insya-Allah. Dalam doa azan disebutkan bahawa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imah. Ati sayyidina. Okay. Kita sebut bahawa bila azan yang kumandangkan dan solat akan didirikan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa dalam doa azan ni adalah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah disebut wasyaraf wad darajatul aliyah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Okay. Kalau kita bicara pada kalimah wasilah, apa maksud wasilah? Kadang-kadang tidak diterjemahkan pun dalam kaca TV kita perkataan wasilah. Dia tulis kat situ, kurniakanlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, dan kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah kau janjikan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji kan. Apa maksud al-wasilah? Al-wasilah ni adalah satu tempat yang paling tinggi dalam syurga Firdaus. Syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi berbanding syurga-syurga lain. Syurga Adnin, syurga Jannatul Ma'wa, syurga Darussalam, syurga Darussalam dan seumpamanya. Okay. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus, Jannatul Firdaus. Okay. Dalam syurga Firdaus ada satu tempat yang paling tinggi. Ada satu tempat yang paling tinggi. Namanya Al-Wasilah. Ini Al-Wasilah. Okay. Nabi sering berdoa untuk Allah kurniakan kepada baginda SAW Al-Wasilah. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan aku untuk mendapat wasilah itu. Dalam riwayat disebut wajabat lahu syafa'ati, ada riwayat kata halat lahu syafa'ati. Wajib atasnya syafaatku. Wajib atasnya syafaat ataupun halal baginya syafaatku. Jadi siapa yang mendoakan aku untuk mendapat wasilah itu, kata Nabi SAW, wajib atasnya syafaatku ataupun halal atasnya syafaatku. Jadi rupanya jawapan lepas azan ni, selain daripada kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Tuhan yang rabb hadhihi da'wati, yang menyeru kan, wassalatil qa'imah, dan solat yang akan didirikan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa Nabi adalah kita doakan Nabi dapat wasilah tu, yang menjadi impian dan cita-cita Nabi yang tertinggi, iaitu Nabi nak dapat tempat yang terbaik di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila kita doakan, rupanya doakan Nabi manfaatnya pada kita. Bila doakan Nabi SAW, kita layak untuk beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita bicara tentang selawat, bukan sekadar kita sebut Allahumma salli ala Muhammad tanpa kita melalukan dalam minda kita bahawa kita sedang mendoakan Nabi. Okey, mendoakan Nabi.
Kemudian bila dengar azan, bukan sekadar kita azan dah masuk waktu dah, tak. Kita kena tunggu sampai habis, kemudian kita sambut dengan doa. Selepas azan tu doa, dan bila kita doa, dalam doa itu ada doa untuk Nabi, dan bila kita doakan Nabi, layaklah untuk kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena ambil berat tentang perkataan selawat, dan selawat itu adalah doa kepada Nabi SAW. Okey, jom. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita baca pada ayat yang pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik untuk kita. Ada perkara yang menjadi keperitan kepada baginda SAW untuk jadi contoh pada kita. Saya suka bawa pada ayat surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maksudnya tidaklah, kana adalah. Muhammadun, Nabi Muhammad itu bapa ahadim min rijalikum, salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi ini adalah Rasul Allah. Muhammad ini adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala Nabi. Penutup bagi segala Nabi. Okay. Ayat ni, dia turun untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Bermaksud, kenabian Nabi Muhammad ni tidak ada warisnya. Tak ada siapa yang di kalangan anak lelaki Nabi SAW yang akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah sebut, walakin Rasulullah, tetapi Nabi ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala Nabi. Bila bicara tentang perkataan khatam ni, khatama ni maksudnya adalah patri. Patri ni apa nama? Welding. Dah disil lah, tak boleh lagi dah. Selepas Nabi Muhammad, takkan ada Nabi SAW. Sebab itu Nabi hanya dia bersabda bahawa sekiranya ada Nabi selepas aku, Umar Al-Khattab adalah orangnya. Kalau ada Nabi, tak ada dah. Maksudnya Nabi Muhammad adalah terakhir. Penutup bagi segala Nabi. Sebab itu khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin maksudnya penutup bagi segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Okay. Tak cukup dengan turun ayat ini untuk membuktikan bahawa tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Nabi adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi. Anak lelaki Nabi SAW diwafatkan dalam usia yang kecil. Terlihat anak Nabi SAW yang pertama namanya Al-Qasim bin Muhammad. Sehingga kan Nabi digelarkan sebagai Abu Qasim, bapa kepada Qasim. Jadi Abu Qasim iaitu Nabi SAW. Disandarkan anak pertama kepada namanya iaitu Abu Qasim, bapa Al-Qasim. Okay. Untuk membuktikan bahawa Nabi SAW ni tidak akan mewarisi kenabian kepada anak-anak lelakinya, Allah wafatkan Al-Qasim dalam usia yang kecil. Al-Qasim meninggal usianya 17 bulan. 1 bulan lagi genap setahun setengah daripada kelahirannya. Sebulan lagi genap setahun setengah kelahirannya. Setahun setengah kelahirannya. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila ialah ketika itu belum lagi dalam tempoh kenabian, belum lagi Nabi dilantik sebagai rasul, sebelumnya rasul. Khadijah yang ketika itu dia merintih bila anak pertamanya meninggal, bila dikebumikan Al-Qasim pada siang harinya, malam Khadijah dia merintih pada Nabi SAW. Dia kata, wahai abang, wahai suamiku, dia kata, wahai suamiku. Kenapalah Allah ambil anak kita sedangkan dia sedang menyusu pada aku. Terkilannya aku, dia kata. Kenapalah ambil anak kita sedang dia menyusu pada aku. Siapa yang nak menyambung susunya di syurga, kata Khadijah. Yalah, sebagai seorang ibu, kita tahu bagaimana keperitan ibu yang kehilangan anak, bukan baru lahir. Kalau lahir itu
ataupun meninggal dalam kandungan pun sedih, yang meninggal dalam kandungan pun sedih, kan. Walaupun tak pernah lagi lihat wajahnya, dia belum lagi panggil Umi, Mama, belum lagi panggil itu, belum lagi boleh berbicara, kan. Belum lagi boleh bercakap, hanya ialah kadang-kadang kita bermain dengan dia, dia ketawa, dia senyum, itu pun ya Allah dah mengembirakan hati kita. Seorang ibu yang baru melahirkan ialah dengan kesakitan dan seumpamanya separuh nyawanya, jadi galang ganti kepada kelahiran satu nyawa itu, satu jiwa itu. Anak, bila anak itu diberikan kepada ibu yang baru saja melahirkan, hilang seluruh kesakitannya. Saya tak tahulah, saya tak pernah rasa. Ibu-ibu yang ada dalam ni pernah rasa bagaimana sakit nak melahirkan tu, penat, dan seumpamanya hilang tenaga. Bila diserahkan anak tu pada, hilang seluruh kesakitannya. Itu yang berlaku pada Khadijah yang berjuang untuk melahirkan anak pertama. Bila sampai 17 tahun, dah pandai panggil mama, dah pandai panggil Umi, dah pandai panggil Umi. Okay. Allah ambil anak itu semata-mata untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, tetapi Nabi adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi. Hikmah yang besarnya adalah, kalau turun ayat Al-Quran semata-mata, takut timbul juga di kalangan dakwaan orang-orang kafir bahawa Al-Qasim ini mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, mungkin juga timbul keraguan di kalangan orang-orang yang beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala, bahawa Al-Qasim mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sekadar turun ayat Al-Quran sebab ada orang kafir yang tidak percaya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, kan. Sebab itu Allah buktikan dengan Allah wafatkan anak lagi Nabi SAW. Okay. Pada malam itu, Khadijah juga merintih pada Nabi SAW. Dia kata, yalah, kalau orang perempuan yang 17 bulan ni masih tempoh menyusu lagi. Kalau dia habis penyusuan, tempohnya 2 tahun. Tempohnya 2 tahun. Ada yang sampai lebih, 2 tahun setengah, ada jejak 3 tahun. Okay. Allah SWT, dia masih menyusu lagi. Jadi susu Khadijah ketika tu sedang banyak lagi. Sedang banyak. Kita faham bila ibu, saya pun tengok pengalaman bila saya pergi umrah. Saya bawa, saya pergi dengan isteri saya, jadi anak saya umur time tu setahun lebih kurang, baru masuk setahun. Tak ikutlah sebab kita tak ada pengalaman lagi bawa anak kecil. Jadi tinggalkan pada akak. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Isteri saya sampai di airport, dia sebelum ni mengajar cikgu. Jadi bila cikgu, dia akan ada alat untuk mengepam air susu tu. Jadi dia akan simpan dalam peti ais dekat pejabat kat sekolah bilik guru tu. Nanti balik dia akan bawa balik susu tu dan berikan, minumkan kepada anak. Tapi bila dua minggu kami di Mekah, di Madinah, air susu tu perah, akhirnya curah kat dalam sinki. Isteri saya kata, Amar, anak saya nama Amar, Amar, siannya Amar, tak dapat minum susu mama, kan. Buang kat dalam sinki, mengalir air mata dia sebab dia rindu dengan anak dia walaupun 2 minggu baru berpisah. Jadi itu yang berlaku kepada Khadijah. Air susu Khadijah keluar. Tak ada siapa yang, tak ada anak yang nak menghisap susu itu. Jadi sebab itu Khadijah ni merintih pada Nabi SAW. Dia kata, terkilangnya aku, kenapalah Allah ambil anak kita, sedang dia menyusu pada aku. Siapalah yang nak menyambung susunya di syurga? Lalu kata Nabi SAW, wahai Khadijah, maukah kamu aku berdoa pada Allah? Maukah kamu aku berdoa pada Allah untuk dibukakan hijab mata kamu melihat anak kita Al-Qasim sedang disusukan oleh bidadari dalam syurga? Bila dengar perkataan itu, apa yang keluar daripada mulut Khadijah, kalau begitu tak apalah bang. Kalau gitu tak apalah bang. Saya tenanglah hati saya. Yang saya risaukan siapa yang nak menyambung susunya. Siapa yang nak menyambung susunya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bidadari yang menyambung susunya di syurga,
Dia kata Khadijah, kalau gitu tenanglah, nampak pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh baginda SAW. Bukan sekadar turun ayat Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah Nabi Allah, Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi, penutup bagi segala nabi. Kemudian Nabi dapat lagi anak laki-laki seorang, namanya Abdullah bin Muhammad, ataupun gelarannya At-Tahir. Kenapa At-Tahir? Sebab dia lahir Nabi ketika itu sudah dilantik sebagai rasul, sudah dilantik sebagai rasul. Khadijah ni dia ada 6 anak, 6 orang anak. 2 lelaki, 4 perempuan. 2 lelaki, 4 perempuan. Jadi anak pertama lelaki, kemudian diselangi dengan anak perempuan Ruqayyah, Ummu Kalsum, okay? Kemudian dapat lagi seorang anak lelaki namanya Abdullah, kemudian dapat lagi seorang anak perempuan namanya Zainab, dan akhirnya dapat seorang lagi anak perempuan namanya Fatimah, Fatimah Az-Zahra. Okay. Allahumma salli alaihi. Yang ketujuh itu adalah anak daripada Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim bin Muhammad. Okay, Ibrahim bin Muhammad. Okay. Allahumma salli alaihi. Bila dapat anak yang kedua, sekurang-kurangnya adalah ganti abang dia anak lelaki. Sebenarnya yang membesar adalah anak perempuan, adalah anak lelaki kan. Jadi Nabi pun seronok, Khadijah pun seronok dapat anak lelaki lagi, dapat anak lelaki lagi kan. Namanya Abdullah, digelarkan sebagai At-Tahir, At-Tahir. Okay. Ayat ini rupa-rupanya bukan sekadar untuk Al-Qasim bin Muhammad. Ayat ini juga adalah untuk Abdullah. Adalah untuk Abdullah. Jadi untuk membenarkan bahawa Nabi ini adalah penutup bagi segala Nabi, tak nak dakwaan timbul nanti Abdullah mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Nabi selepas Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Muhammad. Okay. Allah wafatkan Abdullah dalam usia yang kecil juga. Lebih sebulan sahaja daripada abang sulung dia. Abang sulung dia. Dia meninggal ketika mana usianya 18 bulan. Genap setahun setengah. Genap setahun setengah. Itu yang disebut dalam riwayat. Genap setahun setengah. Bila Abdullah meninggal, Nabi sedih. Nabi sedih. Sebagai manusia biasa, Nabi sedih. Khadijah pun sedih. Tapi Nabi ini dia redha. Kalau kita mungkin pasrah, kita tak ada kuasa macam mana. Ini hak Allah Ta'ala, Allah yang nak. Kita tak boleh buat apa-apa, kita kata. Kita buat apa, itu pasrah. Kita berserah. Sedangkan Nabi SAW bukan pasrah. Nabi redha. Nabi redha. Memang anak itu daripada Allah. Dan Allah nak ambil semula anak itu hak Allah. Dia sebut hak Allah. Allah redha. Nabi redha. Nabi redha. Okay. Itu tingginya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bila cucu Nabi SAW disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, meninggal di pangkuan baginda SAW, Nabi menangis. Nabi menangis. Ketika itu Ummu Aiman menegur baginda SAW, ya Rasulullah, kamu menangis. Dia kata, aku menangis bukan kerana tidak redha, tapi aku menangis tanda kasih sayang aku. Aku menangis tanda kasih sayang aku. Jadi Nabi SAW menangis bila anak lelaki yang kedua Nabi SAW meninggal. Okay. Khadijah pun menangis juga sebab abang yang sulung lelaki dah tak ada, ni yang kedua pun Allah ambil juga dalam usia yang kecil. Dalam usia yang kecil. Okay. Tak cukup dengan itu. Bukan kita nak kata Allah tu zalim. Tak, Allah tak zalim. Allah ada perancangan yang terbaik untuk Nabi SAW. Okay. Kalau nak bicara tentang kadang-kadang orang kata, Allah ni tak sayang Nabi ke? Allah tak sayang Nabi ke? Okay. Allah sayang Nabi. Allah nak Nabi ni bergantung pada Allah. Sebab itu kalau Allah kata zalim pada Nabi, kenapa Allah wafatkan ayah Nabi SAW yang menjadi tulang ataupun menjadi tulang belakang kepada keluarga? Allah wafatkan Abdullah ketika Nabi SAW berada dalam kandungan ibunya 2 bulan. Bila lahirnya Nabi SAW, ibunya pula Allah jemput, Allah wafatkan ibunya.
Kemudian tinggal dengan atuknya Abdul Muttalib 2 tahun, Allah wafatkan Abdul Muttalib. Akhirnya tinggallah dengan pakcik dia yang miskin tu, Abu Talib. Dalam miskin, ramai anak. Kalau kita lihat kepada peristiwa ini, Allah tak sayang Nabi ke? Kadang-kadang timbul dalam benak pemikiran kita. Allah tak sayang Nabi ke? Tak. Ini ada hikmah yang terbesar yang kita tak tahu. Iaitu Allahumma salli alaihi wasallam adalah penyediaan Nabi, tarbiyah atas Nabi SAW, tarbiyah atas Nabi SAW untuk jadi Nabi. Jadi untuk jadi Nabi yang membawa risalah Islam tu, membawa risalah Islam. Itulah hikmah yang terbesar. Bila Nabi SAW ada anak lagi, Nabi berkahwin, Nabi, bila Nabi utus surat kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir untuk dakwah Raja Muqawqis masuk Islam. Ketika itu Raja Muqawqis membalas surat Nabi SAW dengan memberikan hadiah kepada baginda SAW 2 orang hamba perempuan, dan disebut dalam riwayat sepasang kasut berwarna hitam. 2 orang hamba perempuan ni adik-beradik. Nama pertamanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Dia orang Qibti, orang Mesir. Kemudian yang kedua adalah Shirin Al-Qibtiyah. Shirin Al-Qibtiyah. Shirin Al-Qibtiyah Nabi hadiahkan kepada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Penyair di zaman jahiliah dan penyair di zaman Nabi SAW. Hasan bin Thabit. Maria Al-Qibtiyah Nabi ambil dan Nabi beri mahar, mas kahwin, jadi isteri Nabi SAW. Selain daripada Khadijah, isteri-isteri Nabi SAW tidak memberikan zuriat kepada baginda SAW. Ada hikmahnya, bukan kerana ya Allah kadang-kadang timbul dakwaan orientalis barat ni. Maksudnya orientalis barat ni orang yang belajar tentang ilmu orang timur, budaya orang timur, agama orang timur, dengan menimbulkan propaganda, provokasi, menimbulkan keraguan kepada orang-orang Islam ni, yang mengatakan bahawa kenapa Aisyah tidak boleh memberikan zuriat kepada Nabi SAW. Dia kata kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah dalam usia yang Aisyah tu masih kanak-kanak lagi. Dia kanak-kanak lagi. Alat kelamin Aisyah rosak kerana bersama dengan lelaki dewasa, dia kata. Sebab itulah Aisyah tidak mampu memberikan zuriat kepada Nabi SAW. Kita ni orang manusia ni kan, kita ni bila berkahwin je kita terus ke arah tu, kan? Kita kata 6 tahun kahwin. Kita tahu memang 6 tahun Nabi SAW bernikah dengan Aisyah. Ada hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut bahawa memang Aisyah ketika aku berkahwin dengan Nabi SAW umurku 6 tahun, kata. Dalam riwayat Bukhari, dia kata, dalam riwayat Muslim disambung bahawa dan bersama tinggal serumah adalah pada umur 9 tahun. Kalaulah kita kata Nabi Muhammad SAW ni seorang yang, saya tak sanggup guna perkataan ni, yang kita kata tapi ini yang disebut oleh orang-orang talis. Kadang-kadang ada juga timbul di kalangan orang-orang kafir juga yang mengatakan bahawa Muhammad ni gila seks dan seumpamanya, kan, berkahwin dengan budak kecil umur 6 tahun. Kalaulah kenapa Nabi tak masa umur 6 tahun Nabi dah tinggal sebumbung dengannya? Tak. 9 tahun baru Nabi tinggal sebumbung. Itu pun Aisyah ikut berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Bila tinggal sebumbung, kita jangan fikir pula macam orang baru kahwin. Kan? Bila orang baru kahwin, istilahnya kita orang Melayu ni ada malam pertama lah, seumpamanya lah, kan. Jadi kita bayang tu terus. Tak. Wallahualam, tak disebutkan mana-mana riwayat pun bila Nabi bersama dengan Aisyah. Mungkin umurnya 12 tahun, tak mustahil. Mungkin umurnya 14 tahun. Sebab Nabi kahwin bukan kerana itu. Itu kena faham dulu. Nabi kahwin bukan kerana itu. Dan Abu Bakar mengahwinkan Nabi SAW dengan Aisyah, anaknya masih umur 6 tahun. 6 tahun dulu dengan 6 tahun sekarang lain. 6 tahun dulu dan 6 tahun sekarang lain. Lepas tu 6 tahun orang Melayu dengan 6 tahun orang Arab sangat berbeza. Sangat berbeza. Anak kita, ya Allah, naik tingkatan 1
Kecil je badan dia, kan? Bag lagi besar daripada dia. Bag lagi besar daripada dia. Tengok anak Mak Saleh, tengok siapa tadi? Allah. Kak Farhana ataupun Puan Farhana Azman yang duduk dekat London kan, kat UK. Tengok orang yang tingkatan 1 ataupun umur 13 tahun, tengok bandingkan 13 tahun orang Melayu kita. Oh, badannya nampak Arab lebih saiz besar dan cepat matang betul kita. Kan ni Ramadan. Okey. Lebih kita 6 tahun dah kecil tak. Arab ni besar. Arab besar dan kita tahu dulu ialah tak ada pendidikan formal macam kita. Kita 6 tahun hantar taska, bawa botol susu, bawa botol air. Kemudian Allah SWT main apa nama? Play-Doh tu, apa kadang-kadang main puzzle-puzzle tu, dulu tak ada. Beza sekarang tengok. Suruh tak payah tu lah, suruh goreng telur je. Anak umur 6 tahun sekarang ni. Goreng telur pandai tak? Tak pandai. Kadang-kadang dah jam 6 pun tak pandai goreng telur. Mak, macam nak balikkan telur tu supaya macam nak balikkan? Hangus sampai dia tak tahu. Masak nasi pun tak tahu. Sekarang masak nasi senang. Masak nasi letak air, lepas tu tekan je lah button. Cuba suruh masak dia pakai periuk, pakai api. Tengok tahu main handphone je Ustaz. Masak Maggi boleh dia. Masak Maggi boleh dia. Cuba kita okey sekarang ni anak dara kita yang dah habis SPM kan, okey. Rice cooker rosak. Rice cooker rosak. So kita masak nasi tu. Tak pandai lah. Macam mana nak masak rice cooker rosak? Kan? Dia tahu isi air, lepas tu dia tekan je. Nanti masaklah. Kadang-kadang keras kalau air kurang. Lepas tu yang kedua, Allahumma salli lembik sangat kalau air lebih. Itu je. Tapi kalau pakai periuk api letak atas tungku, letak atas dapur tu, kalau tak pandai masak, dia jelantar. Makan rasa berketul lagi berasnya kalau tak pandai. Tapi anak kita yang dulu, masa kita lah, maksudnya yang para ibu yang masa dia umur 6, darjah 6. Time tu rice cooker tak ada lagi. Kat kampung-kampung. Hebat kita masak. Saya boleh sukat lagi air dia pakai ruas jari ni, pandai ya. Okey, ni air cukup ni. Ni air cukup ni. Pandai. Sekarang cuba ukur mana pandai tak ada. Sebab tu kita tak boleh nak samakan Aisyah dengan itulah. Kita teringat si kecil-kecil 6 tahun mak dah harap tolong bancuh air untuk customer. Sukat guna jari supaya sukat guna jari. Masak kayu api lagi, masya-Allah. Sekarang rasanya kalau dashboard kita rosak suruh masak atas dapur tak pandai sebenarnya. Tak pandai nak sukat-sukat tu. Nak pandai tak sukat-sukat tu. Bila kita sebut macam tu kan. Okey. Kita selalu tu. Dan kita tahu kenapa Abu Bakar kahwinkan Aisyah dengan Nabi SAW. Bukan apa-apa. Semata-mata adalah untuk biar nasab keturunan Abu Bakar As-Siddiq bersambung dengan nasab keturunan Nabi SAW. Dia bersambung nasab keturunannya dengan keturunan Nabi SAW. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq kahwinkan Aisyah untuk Nabi SAW. Dengan Nabi sebab dia nak nasab keturunan ni bersambung dengan Nabi SAW. Satu. Yang kedua, Aisyah ni dah besar dan muda lagi, walaupun ketika itu Nabi dah berkahwin dengan Saudah, Nabi berkahwin dengan Saudah. Okey, bila wafatnya Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah. Lepas berkahwin Saudah, Nabi berkahwin pula dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Dah ada Saudah dah, tapi kenapa ni Aisyah ni bantu Saudah untuk menjaga rutin harian Nabi SAW. Itu Abu Bakar kahwinkan anaknya dengan Nabi SAW. Sebab itu kita kena bincang tentang tu, bukan kerana apa-apa. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita tentang tadi Maria Al-Qibtiyah. Jadi selain daripada Khadijah, Maria Al-Qibtiyah yang boleh berikan zuriat kepada Nabi SAW. Berikan zuriat kepada Nabi SAW. Namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Bila Ibrahim bin Muhammad lahir,
adalah penghibur Nabi SAW. Bukan Nabi tak suka nak perempuan, Nabi suka nak perempuan, tapi berbanding lelaki ni, dia kalau boleh anak lelaki ni ada yang menyambung menyambung risalah kan, yang boleh sambung dakwah Nabi SAW. Okay, lelaki ni akan dihantar untuk jadi pejuang, untuk mempertahankan Islam. Semua nak anak-anak lelaki kan, semua nak anak lelaki. Jadi bila Allah SWT, bila Maria Al-Qibtiyah berkahwin dengan Nabi SAW dan dapat zuriat namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Okay. Ibrahim bin Muhammad ni yang panjang umur sikit. Ada riwayat kata 2 tahun, ada kata 2 tahun setengah umur dia. Jadi maksudnya lepas tempoh penyusuan. Lepas tempoh penyusuan. Tapi bila lepas tempoh penyusuan, sekali lagi untuk membenarkan ayat ini bahawa makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum, Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Jadi Ibrahim juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Kalau kita ada anak 2 tahun kan macam mana? Balik kerja penat-penat dekat depan muka pintu, Abi, kita naik motor, dia buka pintu pagar, Abi nak naik. Kadang-kadang bawa kereta, dia tolong bukakan pintu pagar, dia dekat je sekadar masuk dalam bawah garaj je ataupun masuk dekat ni. Itu pun dia nak naik juga. Bayangkan Nabi SAW sangat seronok bila dapat anak lelaki. Anak perempuan dia lain. Anak perempuan ni dia comel, dia lain lelaki. Lelaki ni dia kalau kita lelaki kadang-kadang dia jadi Ultraman, kita jadi raksasa. Kan? Kadang-kadang dia berlakon jadi apa? Kita lah jadi punching bag dia, tumbuk. Kalau dia kata nak naik motor lah, naik motor, kita yang naik jadi motor, dia pun datang main dengan kita. Bayangkan. Okay. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi kuda balik-balik kerja penat jadi kuda pula kan. Tapi itu keseronokan tu. Bila ada anak ni, Allah, kita balik pun rasa hilang kepenatan kita. Tak sabar nak balik sebab ni. Bila hari ni Allah wafatkan Ibrahim, Nabi sedih. Okay. Tak cukup dengan itu. Rupa-rupanya di kalangan bangsa Arab ni ada satu istilah, iaitu bila seorang lelaki ini kematian anak lelaki. Seorang lelaki kematian anak lelaki, dia akan digelarkan dengan gelaran abtar. Abtar. Maksudnya lelaki yang malang, ataupun lelaki yang terputus keturunannya. Lelaki malang ataupun lelaki yang terputus keturunannya. Okey. Jadi bila ketiga-tiga anak lelaki Allah wafatkan dalam usia kecil, sebelum Nabi SAW wafat, anak lelakinya wafat dulu. Dah habis anak lelaki Nabi SAW. Daripada Khadijah 2 dah habis. Maria ada anak pula dengan Maria pun Allah wafatkan. Jadi Nabi ni diejek, dikutuk, dilabel, dihina dengan panggilan abtar, lelaki malang, kemudian lelaki yang terputus keturunannya. Orang-orang Arab kafir, Quraisy panggil Nabi SAW, ataupun orang-orang Yahudi Madinah panggil Nabi dengan abtar kan. Nabi sedih tapi Nabi tak melawan. Nabi redha atas semua ketentuan tu. Itu Allah pujuk Nabi SAW dalam surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejek kamu wahai Muhammad, dialah yang abtar. Yang maksudnya bukan terputus keturunan lagi. Dia adalah lelaki malang yang akan terputus kasih sayangnya dengan Allah. Siapa ejek kamu tadi tu, dialah abtar. Dia yang terputus kasih sayangnya dengan Allah. Nabi diejek. Nabi diejek, dihina oleh orang-orang kafir. Sama ada kafir Quraisy ataupun Yahudi Madinah ejek Nabi SAW, kata Nabi ni lelaki malang, terputus keturunannya. Kalau kita bicara sebagai penutup pada malam ni, tak ada panjang-panjang, pada petang ni, tak ada panjang-panjang sangat. Di Brunei dah nak masuk waktu solat maghrib dah. Okay. Kalau di di UK tak tahu dah, Allah alam sekarang ni pukul berapa kan. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kesimpulan kepada ini kalau kita lihat kesimpulan kepada kisah ini, untuk jadi contoh
untuk kita kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh yang terbaik pada kita. UK dah 11 pagi dah. Okey. Jadi contoh yang terbaik kepada umat baginda SAW. Rupanya di sebalik Nabi jadi contoh, Nabi Nabi hadapi keperitan, Nabi terpaksa berkorban untuk kita semua. Okey. Malangnya pula Nabi dah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba ada pula di kalangan umat Nabi Muhammad yang mengaku jadi Nabi. Yang mengaku jadi Nabi. Ada pula yang selewengkan ayat yang kita baca tadi, makana Muhammadun aba ahdin rijalakum wa min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, sepatutnya, tapi dia tukar baris wa khatimin nabiyyin. Tu dia baris bawah. Sepatutnya baris atas, dia baris bawah. Dia kata kalau khatam bermaksud penutup bagi segala Nabi. Tapi kalau khatim bermaksud cincin, iaitu perhiasan. Dia kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi penutup. Dia adalah perhiasan bagi segala Nabi. Maksud Nabi yang paling cantik adalah Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia nak mengaku bahawa dia adalah Nabi selepas Nabi Muhammad. Masya Allah. Pergi tukar baris pula. Ingat senang-senang je nak Nabi. Nabi dapat wahyu pun balik demam-demam. Bukan macam tu. Tiba-tiba kata surah Yasin turun kat saya. Surah Yasin turun kat saya. Sebab itulah saya jadi Nabi. Sebab surah Yasin turun kat dia. Al-Quran nak turun pada Nabi SAW, ya Allah. Malaikat Jibril dengan wajah yang sebenar. Digambarkan dalam hadis bahawa di belakang malaikat Jibril ni ada 600 sayap. 600 sayap. Kalau kita jumpa binatang, jumpa makhluk yang macam tu, Masya Allah. Kita pun dah pingsan dah. Bukan pingsan, mati terus, tak silap kan. Mati terus sebab terkejut. Makhluk yang besar yang tadi yang peluk. Kita jumpa, mati terus rasanya. Tapi itulah Nabi takut balik, sejuk, demam, minta selimutkan. Dalam selimut tu turun lagi ayat Allah SWT, ya ayuhan mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan. Tengah berselimut tu Allah suruh bangun dan beri peringatan. Bagaimana keperitan Nabi SAW untuk jadi contoh, jadi Nabi penutup pada kita. Sebab itu di sebalik itu ada keperitan. Jadi kita kena berterima kasih dengan Nabi SAW, bawakan Islam yang cantik, yang indah itu pada kita. Tinggalkan kepada kita sunnah baginda SAW yang terbaik untuk kita amal, yang terbaik jadi panduan kita. InsyaAllah. Jadi kita kena pegang dan berterima kasih pada Nabi SAW atas setiap apa yang telah Nabi wariskan kepada kita, agama Islam, keimanan, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada makhluk, bukan kepada berhala. Itu yang patut kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Sebab itu kita menyambut hari kelahiran Nabi SAW sebab kita nak war-warkan kita cinta Nabi SAW. Kita selawat, itu tanda kita selalu ingat Nabi SAW. Sebab itu InsyaAllah mudah-mudahan kita layak untuk boleh syafaatnya dan ada kebaikan untuk kita. Jadi cukup sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang mengikuti kita pada petang ni. Mudah-mudahan kita semua layak untuk boleh syafaat baginda SAW yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada nak buka soalan ke? Kalau ada nak bertanya boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okey, kita buka mungkin satu atau dua soalan sebelum kita akhir kuliah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini orang tua baru nak belajar Ustaz kan. InsyaAllah. Minta maaf baru nak bertanya. Macam setiap lepas azan tu yang kita berdoa tu, saya tak berapa ingat sangat yang harap tu kan. So kalau kita bacakan terjemahan dia ke boleh ke Ustaz? Boleh, sangat boleh. Tuhan untuk seruan azan ni kan. Kemudian kita kata dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada baginda SAW al-wasilah, kedudukan yang tinggi yang telah kau janjikan. Sesungguhnya kau tidak mungkin janji. Okey, cukup. Macam tu pun boleh lah. InsyaAllah. Boleh. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Kita buka dua soalan. Ustaz, kalau saya nak tanya boleh, silakan. tentang anak angkat Rasulullah. Tapi ni mesti panjang kan? Ya. Yang Zaid bin Harisah tu. Boleh ke just rangkum sikit ke?
Boleh insya-Allah, tapi dia kena kuliah Panjang sekali Ustaz. lagi. Panjang sebenarnya. Okay. Baiklah. Okey, tak apa Ustaz. Dia ada kaitan juga dengan ayat yang saya baca ni, kan. Jadi bila Nabi ada anak angkat, sebenarnya hamba yang dibeli oleh Khadijah untuk membantu Nabi SAW. Tapi Nabi sayang hamba. Kalau kita ada hamba, kira suruh kan, macam kuli kan. Tapi hamba yang dimiliki Nabi SAW iaitu Zaid bin Harithah ni macam lebih pada anak lah. Lebih pada anak lah. Okay? Sebab itu orang kafir ketika tu terkenal pula dengan satu tradisi, iaitu mereka bila ambil anak angkat, mereka akan isytihar di pasar bahawa mulai hari ini anak ini adalah anak angkatku. Nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Maksudnya dia akan dibinkan dengan bin dia. Kemudian dia kata mulai hari ini dia layak untuk mewarisi harta pusakaku. Kemudian mulai hari ini dia kata dia haram berkahwin dengan isteri dan anak perempuanku. Itu dia isytihar ke pasar. Jadi Nabi ni bila dapat hamba, Nabi sangat rapat dia dengan Zaid bin Harithah, sehingga masyarakat kita itu menggelarkan Zaid ni dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dalam surah Al-Ahzab juga Allah perintahkan kepada Nabi SAW, udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat kamu itu dengan bapa kandung dia. Itu lebih terbaik ataupun lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tapi kalau macam sekadar mulut tak apa. Kalau mulut tak apa, panggil dia anak, tapi jangan dibinkan. Binkan anak angkat ni hukumnya haram. Kerana dia menyembunyikan apa nama? Allah nasab keturunan, kan. Tu. Jadi bila Nabi ada anak angkat, nanti kita akan bincang pula. Bila anak angkat Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, tengok dalam senarai sisi Nabi ada Zainab binti Jahsy. Macam mana pula? Rupanya bila Zaid bin Harithah dia bercerai dengan Zainab binti Jahsy, dalam ayat yang ke-37 disebut di sini bahawa falamma qada Zaidun minha watara, bila Zaid melepaskan isterinya, zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj. Kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan isteri Zaid, iaitu Zainab binti Jahsy, likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj, supaya tidak menjadi keberatan, tidak menjadi kesalahan kepada orang-orang mukmin untuk berkahwin dengan isteri anak angkat mereka. Rupanya dia sumber hukum juga. Dia sumber hukum. Jadi bayangkan tadi masyarakat jahiliah ni, bila nak angkat dia kata haram kahwin lagi dengan isteri dan anak perempuan dia. Tiba-tiba Nabi buat yang Nabi kutuk, ni tak ada orang lain ke? Sekali lagi Nabi menghadapi keberitaan semata-mata untuk jadi sumber hukum pada kita dan jadi contoh pada kita. InsyaAllah itu sepintas lalu lah, nanti kita akan perbahaskan. Baik. Kita akan datang. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita akan teruskan nanti dengan kuliah-kuliah lain. Kita jemput Ustaz lagi banyak untuk syarah tentang Rasulullah, insyaAllah. Jadi mungkin kita berhenti di sini dulu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan sekali lagi kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari yang menyampaikan syarah tentang Rasulullah tadi, dan tadi kita telah diberitahu oleh Ustaz, iaitu mudah-mudahan kita juga dapat layak mendapat syafaat Nabi, iaitu dengan menanam kecintaan kita dengan terus berselawat. Dan satu lagi ialah doa, iaitu yang mungkin kita banyak lepas ataupun tak menghayati atau tidak berdoa, iaitu lepas azan selesai, walaupun di radio ataupun di TV, Ustaz kata kita kena tunggu sampai selesai azan tu, kita berdoa dan mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat. Amin. Kepada kita. Syafaat tu untuk Nabi, dan kita juga dapat juga syafaat dengan berdoa kepada Nabi tadi. InsyaAllah kita boleh amalkan dengan itu. Dan kita juga telah dapat mendengar suka duka perjalanan Rasulullah SAW yang banyak mempengaruhi emosi kita menghayati kisah pengorbanan dan kepertanyungan besar Nabi Muhammad. Moga akhlak Nabi menjadi sebaik-baik ikutan untuk kita semua. Jadi insyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada tim pengurusan Gemanu Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang terus berada di Google Meet Gemanu Iman pada waktu asar ini.
Moga Allah terangi hati kita, tetapkan iman, perbaiki amal dan Allah terus dekatkan kita kepada kebaikan dan jauhi kita dari segala kejahatan. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menjadi hamba-Nya yang soleh, insya-Allah. Dan seterusnya kuliah kita pada pukul 8 malam nanti, yang mana nak mengaji Quran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amrul Umar untuk tahsin Al-Quran pukul 8, dan pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar, syarah begitu rupanya kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama dengan kuliah yang telah kita sediakan sehingga waktu Isyak nanti. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah asar kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Saya jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Hai, siapa tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Nabi InsyaAllah. ini Ustaz. Betul. Boleh sambung lah Ustaz kan? Boleh insya-Allah. Boleh. Saya kalau petang-petang macam ni free lah. Kalau malam susah sikit. Oh ya ke? Nanti kita hak Gemma Nur Iman, kita akan minta Ustaz sambung bila-bila ada masa. Hari ini sepatutnya dengan Ustaz Abdul Hakim, terus Ustaz dia tak sihat dah hal. Jadi kita jemput Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudi bersama. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sirah Rasulullah ni memang best sangat Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya kadang confuse nama-nama yang sama, Abu Sufyan bin Harb, macam-macam. Jadi macam nak tahu salah silah satu-satu tu memang kena Betul. yang betul-betul lah. InsyaAllah. Boleh. Sambung lagi nanti. Buku saya dah ada ke? Biografi Agung Rasulullah SAW. Oh, biografi tu. saya Ustaz baca ni pun juga, penulis Ustaz. buku. Biografi Agung Ustaz Rasulullah. penulis buku. Lepas tu Ustaz ada keluar di radio mana Ustaz? Di IKIM. Ada. Ni buku Radio IKIM. Ustaz di radio IKIM ada. Ustaz penulis buku. Ustaz ni dah selebriti. Allah, selebriti yang punya tak Syukur ada dia. kita dapat bersama dengan Ustaz. Dia pada Tak nampak tak saya punya buku ni? Ni. Selebriti agama. buku Kali ni nampak in person tu yang best tu penulis dia. Jumpa penulis. Masya-Allah. Nama Ustaz macam Okey. nama Itu yang terbaik. Nama pelakon. Kita dapat terus first hand terus dengan Ustaz. Kalau dekat lagi boleh tu dapat Ustaz punya tanda tangan beli buku Ustaz. Ustaz terus. Itulah. Hai. Barulah berharga. Nanti kita Baru tahu buku Ustaz tu. Lepas dengar dia. dia tahu juga Kak Anissa dia tunjuk. Saya buku saya dia. Sebab buku tu selalu jadi rujukan untuk baca. Sila saya ambil buku. Ni lah buku dia. Saya tunjuk ni buku dia. Yes. Ya, saya ada Ini boleh baca buku Ustaz. Ustaz, nak beli kat mana tu Ustaz? Buku tu? Mana-mana toko buku boleh Kak? Oh, ada Dekat Shopee ada? Ada. Okey. Order dengan Shopee dah senang. Australia pun ada. Ustaz, Al-Jawhari itu apa pula Ustaz? Al-Johari tu orang Johor. Oh, Orang Johor. Ustaz. Jauhari. Kenal lah Khairul Fahmi semua tu. Kenal. Anak murid saya. Eli? Ustaz Eliyin. Elin sama dekat Mesir. Tak Fahmi. Oh, semua Ustaz satu geng lah ni. Ustaz, saya orang Johor Bahru Ustaz. Saya nak cari Ustaz nanti. Saya orang Benut Pontian. Ustaz, saya orang Benut juga. Siapa? Seriously, Ustaz kat mana rumah? Saya dekat Sebelah Taman rumah. Seri Mahkota. Taman Sri? Mahkota. Rumah murah. Saya dekat Jalan Pak Ismail tu Ustaz. Ya Nanti kita Allah. jumpa. Boleh insya-Allah. Minum kopi. Kopi pojok. Sana ni kopi pojok. Kopi pojok.
Kopi tenggek Ustaz dekat. Kopi tenggek lah, kopi tenggek pun ada. Dekat. Best. Okey, Jangan insyaAllah. minum sambil menonggek dah. Akak jealous lah tu. Tak dapat join. Jealous lah. Tak dapat Jom join. lah. Jom pergi Benut lah. Best. InsyaAllah, jom. Saya di Bandar Penawar ni. Oh, Masya Dia seru. Allah. Pada penawar. Saya Hmm. Belah sini lah Ustaz bersana. Adik ipar saya Tanjung Surat. Masuk Felda Adila tu naik bot pergi ke tempat dia. Saya pun tak tahu, saya pun duduk dengan anak dekat Sri Penawar. Ustaz sekolah mana? Saya dulu sekolah Ustaz sekolah mana? sekolah menengah Benut, lepas tu sekolah Arab Al-Bugisia, kemudian Subhanallah. pergi Mahat Johor. Subhanallah. Tu sekolah saya tu semua Ustaz. Ya ke? Benut. Saya Sri Tanjung. Okey. Lepas tu pergi Benut sekejap 3 bulan. Ah, Kalau Bugisia semua-semua tu memang Nanti jumpa memang Ustaz, boleh sembang lebih. boleh insyaAllah. baik. Sorry Kakak Amin. Sorry. Ampun. Seronok je pun Bukan, Ustaz. Puan Anissa kata bukan apa. Seronok pergi jumpa Ustaz tu, dapat sembang lagi banyak lagi lah. Sini just berkenalan macam tu je. Betul. Terima kasih. Okey. Nanti bolehlah story kan. Boleh insyaAllah. Silat-silat satu grup sekolah nanti sekarang. Kan betul juga. Kalau benda ada grup, SMRB punya grup macam-macam Ustaz. Betul. Saya tak aktif dalam grup. Okey, terima InsyaAllah kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kita Okey. jumpa lagi nanti saya terus bawa buku ni. Saya InsyaAllah bawa boleh. buku InsyaAllah. minta Ustaz sign terus. Betul tunjuk kat kami nanti. Baik, okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.